Keadaan jerebu terutama di semenanjung Malaysia didapati semakin buruk. Setakat jam 7 petang tadi, 26 kawasan di pantai barat dan utara mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat. Bagaimanapun, laman sesawang Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara APIMS menunjukkan kawasan Johan Setia di Selangor paling teruk terjejas dan berada pada tahap sangat tidak sihat dengan IPU melebihi 200. Kualiti udara di Johan Setia Klang meningkat kepada 249 berbanding pada jam 6 petang tadi 243. IPU sangat tidak sihat 201 di kawasan itu bermula pada 10 malam semalam. Jerebu yang menyelimuti ruang udara lokasi berkenaan turut menjejaskan jarak penglihatan. Selain itu, 26 kawasan lain termasuk di Ibu Negara mencatatkan bacaan IPU tidak sihat. Kawasan terjejas adalah Batu Muda serta Ceras di Kuala Lumpur, Putrajaya, Kuala Selangor, Petaling Jaya, Shah Alam, Banting dan Klang di Selangor. Sementara itu, menghala ke selatan tanah air pula, kawasan dengan bacaan IPU tidak sihat ialah Seremban, Port Dickson dan Nilai di Negeri Sembilan, selain Bandaraya Melaka, Alu Gajah dan Bukit Rambai di Melaka serta Segamat, Batu Pahat, Kluang, Tangkak dan Lakin di Johor. Situasi sama berlaku di Mindan, Pulau Pinang, manakala di Perak, Seri Manjung, Lumut, Peguh Ipoh dan Tasik Ipoh. Bacaan IPU tidak sihat turut direkodkan di Temerloh dan Rompin Pahang. Keadaan jerebu Sarawak pula semakin pulih dengan hanya satu kawasan merekodkan bacaan IPU tidak sihat iaitu Kuching. Sementara itu, sebanyak 29 sekolah di sekitar Kelang dan Kuala Langat Selangor ditutup hari ini akibat jerebu. Ia bagi memastikan guru, murid dan pelajar tidak mengalami sebarang gangguan kesihatan. Jabatan Pendidikan Selangor dalam satu kenyataan memaklumkan penutupan sekolah ini melibatkan seramai 38,217 murid di Kelang dan 7,048 orang murid di Kuala Langat, menjadikan jumlah keseluruhan seramai 45,265 pelajar terjejas. Semua sekolah di semua kawasan turut diingatkan sekiranya pihak sekolah mendapati bacaan IPU di kawasan mereka melebihi 200. Pihak sekolah perlu mengambil tindakan selaras dengan surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bilangan 1 Palang 2019 dengan menutup sekolah serta-merta sehingga keadaan kembali pulih. Lebih 1,000 penumpang terkandas selepas keadaan berjerebu menyukarkan operasi pesawat untuk berlepas dan mendarat di lapangan terbang Sultan Azlan Shah LTSAS di Ipoh Perak. Jumlah itu membabitkan penerbangan ke beberapa destinasi sejak jam 9 pagi. Pengurus LTSAS Muhammad Ali Osman berkata, penumpang terjejas yang tadi membabitkan 549 penumpang yang sepatutnya berlepas menggunakan 4 penerbangan, manakala 555 penumpang lagi yang dijadualkan mendarat. 3 penerbangan membabitkan pesawat Scoot Airlines dan Malindo Air dari Singapura dan 1 penerbangan pesawat Air Asia dari Johor Bahru. Pesawat terbabit terpaksa dilencongkan ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Katanya ada juga penerbangan yang terpaksa dilencongkan ke lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Ketika ini hanya 1 penerbangan dijadualkan semula pagi esok, manakala penerbangan lain sedang dalam perbincangan. Tinjauan siang tadi mendapati ramai penumpang kecewa apabila mendapati penerbangan mereka terjejas sebaik tiba di lapangan terbang. Mereka masih menunggu maklumat lanjut berhubung penerbangan yang dijadualkan semula esok. Dalam pada itu, kualiti udara yang semakin tidak sihat turut menjejaskan beberapa program sukan utama di negara ini. Antaranya jelajah program Fit Malaysia terakhir tahun ini yang dijadual berlangsung di Melaka esok terpaksa dibatalkan saat akhir oleh Kementerian Belia dan Sukan KBS. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan petang tadi, Kementerian Belia dan Sukan KBS mengambil kira pandangan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Melaka dan Jabatan Alam Sekitar Melaka. Aktiviti fizikal di kawasan terbuka ketika ini adalah tidak digalakkan kerana indeks pencemaran udara IPU telah melebihi 100. Berdasarkan laporan IPU yang dicatatkan di Bandaraya Melaka pada petang tadi adalah sekitar 120 dan dijangkakan berada di paras tidak sihat
sihat untuk aktiviti luar esok. Menurut KBS, pembatalan juga setelah mengambil kira program itu disertai masyarakat pelbagai peringkat umur, termasuk kanak-kanak. Terdahulu, Melaka yang menggantikan Johor selaku tuan rumah Fit Malaysia Zon Selatan telah merancang pelbagai program sempena Fit Malaysia. Antaranya larian Fit Malaysia 5 km, kayuhan basikal 30 km, bola keranjang 3-on-3 dan kejohanan e-sport. Kerajaan Negeri Johor mengarahkan semua sekolah di negeri itu menghadkan sementara aktiviti luar kelas berikutan situasi jerebu ketika ini. Menteri Besar Datuk Dr. Sahrudin Jamal berkata, selain itu orang ramai turut dinasihatkan mengambil langkah berjaga-jaga termasuk sentiasa memakai penutup hidung dan mulut ketika berada di luar rumah. Elakkan pembakaran terbuka bagi sesiapa yang ada masalah alah ataupun mudah untuk kena semput, pastikan menggunakan mask ketika membuat aktiviti di luar. Dan kita juga tidak galakkan masyarakat untuk sementara membuat kegiatan atau aktiviti di luar lah. Datuk Dr. Sahrudin ditemui selepas menghadiri Majlis Himpunan Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia peringkat Parlimen Paguh di Bukit Pasir, Muar. Sehingga jam 7 malam tadi, 5 stesen di Johor mencatatkan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat dengan bacaan tertinggi direkodkan di Tangkap. Menteri Alam Sekitar dan Perhutanan Indonesia Siti Nurbaya Bakar mengakui asap daripada kebakaran hutan di negara itu mungkin sampai ke Malaysia. Beliau bagaimanapun menegaskan walaupun asap kebakaran hutan di Indonesia sudah merentas ke Malaysia, kebakaran yang dikesan minggu lalu di Sarawak dan Semenanjung Malaysia turut menyumbang kepada kualiti udara lebih buruk. Siti Nurbaya berkata demikian ketika menjawab kenyataan Malaysia yang menggunakan data terbaru Pusat Meteorologi Khas ASEAN. Beliau turut mendakwa Malaysia tidak memberikan gambaran objektif terhadap kebakaran hutan di Pulau Sumatera dan Kepulauan Borneo, Indonesia yang sudah melanda kedua-dua kepulauan terbabit lebih sebulan. Tambah beliau, turutan dalam melihat dan mengolah data perlu dipatuhi. Dalam pada itu, Kementerian Alam Sekitar dan Perhutanan Indonesia menyita tanah sebuah anak syarikat Malaysia PT Ade Plantation and Industry di Pelalawan Riau pada 11 September lalu. Memetik laporan agensi berita CNN Indonesia, ia membabitkan beberapa kes kebakaran hutan dan tanah pada Rabu lalu. Syarikat itu didakwa sengaja membakar hutan dan tanah. Siti Nurbaya mendakwa sebahagian besar saham PT Ade adalah milik syarikat Kuala Lumpur Kepong KLK dari Malaysia. Sementara itu, anggota Bomba Pekanbaru Riau bertungkus lumus mengawal kebakaran hutan di wilayah itu. Badan Meteorologi, Climatology dan Geofizikal BMKG Indonesia melalui laman rasminya berkata, kualiti udara di Pekanbaru berada pada tahap berbahaya. Jerebu yang melanda selatan Thailand sejak minggu lalu pula memberikan impak yang buruk terhadap kesihatan penduduk. Wilayah Satun dan Songkla antara kawasan yang teruk terjejas. Menurut Pegawai Pejabat Kesihatan Wilayah Songkla, jerebu memberi kesan buruk terhadap pernafasan penduduk, khususnya kanak-kanak, warga emas dan wanita hamil. Penduduk mengadu mengalami gejala seperti keradangan mata, hidung dan ruam. Pegawai Kesihatan wilayah itu turut mengedarkan topeng muka kepada penduduk di Hat Yai, termasuk pelancong dari Malaysia. Paras pencemaran di kawasan terbabit mencecah 54 mikrogram per meter kubik udara. Dan berikutan keadaan cuaca kering dengan kadar kelembapan dalam udara yang rendah di Selangor hari ini, operasi pembenihan awan di negeri itu dijangka dilakukan pada Ahad atau Isnin depan. Namun menurut Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Jailan Simon, ia hanya dilakukan hasil pemantauan keadaan cuaca yang dilakukan dari semasa ke semasa. Untuk pembenihan awan ni kita perlukan keadaan cuaca yang sesuai lah. Kalau keadaan cuaca tak sesuai, kita buat pun dia tak jadi. Jadi untuk hari ini kita dah pantau tadi, memang hari ini tak sesuai lah. Jadi yang hari sesuai kemungkinannya 15 ataupun 16 hari bulan macam tu. Tapi besok kita akan pantau lagi. Kalau sesuai, besok kita akan terbang. Beliau ditemui ketika melawat sekitar kawasan Johan Setia Klang pagi tadi. Turut sama berada di lokasi Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Mohtar Muhammad Abdul Rahman.
Beliau berkata antara faktor untuk menjayakan proses pembenihan awan adalah langit mesti mempunyai awan, keadaan angin yang sesuai dan kadar kelembapan dalam udara yang mencukupi. Pasukan yang menjalankan pembenihan awan Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia Subang hanya menunggu lampu hijau. Katanya operasi juga bukan hanya tertumpu kepada kawasan Johan Setia, tetapi jika ada awan di lokasi lain yang mencapai bacaan IPU tidak sihat, pihaknya akan membuat pembenihan awan. Namun ia bergantung kepada kesesuaian tempoh masa terbang dan jarak penerbangan serta paling penting faktor cuaca itu sendiri. Di Malaysia, perancangan untuk mengadakan operasi pembenihan awan OPA dilakukan berdasarkan keperluan. Biasanya untuk menangani masalah pembekalan sumber air bagi kegunaan domestik dan industri dan mengurangkan kesan jerebu. Proses pertama adalah Jabatan Meteorologi akan menganalisis keadaan atmosfera bagi menentukan tempoh sesuai untuk OPA dilaksanakan. Selepas itu, 200 kg garam dicampurkan dengan 1,500 liter air untuk dimuatkan ke dalam satu tangki OPA. Proses seterusnya, kesemua tangki dimasukkan ke dalam pesawat Tentera Udara Diraja Malaysia TDM C130H. Pesawat akan berlepas sekiranya jarak ketampakan sesuai minimum 500 meter. Pesawat kemudian akan memasuki awan yang dipilih yang biasanya pada ketinggian 1,500 hingga 2,500 meter dari permukaan bumi. Proses OPA seterusnya ialah mengesan lokasi pembentukan awan cumulus menara dan proses semburan larutan garam dimulakan. Ia kemudian menggalakkan pembentukan titisan awan. Jika beratnya mencukupi, ianya mampu menghasilkan hujan. Kebiasaannya, hujan berlaku di antara 30 hingga 60 minit selepas pembenihan awan dilakukan.